dan salam sejahtera. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan tahniah dan selamat datang kepada pelajar-pelajar baharu Diploma in Tourism Management ke Kolej Politek Mara Alustar. Saya bagi pihak semua pensyarah Diploma in Tourism Management amat mengalu-alukan kehadiran anda semua. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Muhammad Hizat bin Rusli, merupakan koordinator bagi program Diploma in Tourism Management ataupun dikenali Diploma Pengurusan Pelancongan di Kolej Politek Mara Alustar. Saya bertanggungjawab untuk urusan berkaitan akademik pelajar di bawah Diploma in Tourism Management ataupun AT101. Saya akan memulakan taklimat akademik ini dengan memberi penerangan mengenai maklumat yang perlu anda tahu sebagai pelajar Diploma in Tourism Management. Pertama, saya akan menerangkan serba sedikit tentang program Diploma in Tourism Management. Kedua, mengenai kalender akademik. Dan yang terakhir sekali, lain-lain perkara berkaitan akademik. Kita mulakan dengan pengenalan kepada program Diploma in Tourism Management AT101. Program ini dirancang untuk mengembang kemahiran dan pengetahuan pelajar dalam bidang pengurusan pelancongan yang menekankan pada bahagian perkhidmatan yang diberikan kepada pelanggan, menguruskan perniagaan dan kemahiran lain yang penting dalam industri pelancongan. Sebagai graduan, mereka diberi semua teori, konsep dan teknik pengurusan pelancongan tempatan dan antarabangsa yang diperlukan. Program ini juga bertujuan untuk mempersiapkan para pelajar untuk bekerjasama dengan sektor kerajaan dan swasta sebagai pegawai pelancong, pemandu pelancong, pemimpin pelancong, pegawai tiket, perunding pelancong, pelancong, ejen pengendalian darat, penyelaras acara, pegawai depan hotel dan profesion yang lain berkaitan. Tempoh pengajian adalah selama 2 tahun 4 bulan bersamaan dengan 7 semester keseluruhan. Jumlah jam kredit yang diperlukan yang perlu dilengkapkan untuk menamatkan pengajian adalah 94 jam. Program Diploma Tourism Management diletakkan di bawah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Ini adalah hasil pembelajaran bagi Diploma in Tourism. Apabila anda tamat pengajian nanti, anda seharusnya mampu untuk mengaplikasikan ke-8 kemahiran dan pengetahuan ini. Seterusnya, mengenai struktur program. Struktur program adalah susunan kursus yang perlu diambil oleh pelajar pada setiap semester. Sebagai contoh, pada semester 1, anda perlu mengambil 6 kursus, iaitu Introduction to Tourism and Hospitality Industry, Fundamentals of Tourism, Customer Service, Bahasa Arab Asas untuk Hospitality dan Pelancongan atau Introduction to Mandarin, Proficiency English 1 dan Pengajian Malaysia 2 atau Bahasa Melayu Komunikasi 1 dengan jumlah jam kredit keseluruhan 18 jam. Untuk kursus-kursus semester berikutnya, anda boleh merujuk kepada program handbook ataupun buku program yang dibekalkan kepada anda nanti. Seterusnya, berkaitan peluang untuk menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi selepas tamat pengajian di peringkat diploma. Selepas tamat pengajian di peringkat Diploma Tourism Management, pelajar berpeluang untuk menyambung pengajian ke peringkat ijazah sarjana muda, ijazah dan ijazah kedoktoran dalam mana-mana bidang berkaitan di IPT awam maupun swasta dalam negara dan juga luar negara. Slide ini pula menceritakan tentang peluang kerjaya yang boleh anda ceburi dalam bidang ini. Selepas pengajian diploma, pelajar berpeluang untuk graduan untuk bekerja ataupun anda berpeluang untuk bekerja dalam persekitaran yang pelbagai dalam pelbagai jawatan seperti hotel dan resort, agensi pelancongan, syarikat penerbangan dan pengangkutan, taman tema dan pusat rekreasi. Selain itu, diploma ini juga memberi anda kemahiran yang anda perlukan untuk memiliki dan mengendalikan perniagaan anda sendiri. Ini antara alumni
ataupun alumni Diploma in Tourism Management di Kolej Politek Mara All-Star yang berjaya sama ada dalam bidang pengajian maupun dalam bidang pekerjaan. Khususnya kita bergerak kepada perkara kedua pula berkenaan kalender akademik. KPTM mengamalkan sistem 3 semester yang bermaksud 3 semester dalam 1 tahun, iaitu semester April, semester Julai dan semester November. Bagi sesi April, ianya merupakan semester pendek yang mana tempoh kuliah hanyalah 7 minggu sahaja. Jam kredit yang perlu diambil bagi semester ini adalah dalam lingkungan 8 hingga 10 jam sahaja. Bagi sesi Julai dan November pula, ia merupakan semester panjang yang mana tempoh kuliah adalah selama 14 minggu dan jumlah jam kredit antara 15 hingga 20 jam. Berikut adalah kalender akademik bagi sesi November 2020 yang mana kuliah akan bermula pada 23 November 2020 hingga 27 Februari 2021. Peperiksaan akhir pula akan bermula pada 8 Mac 2021 hingga 21 Mac 2021. Dan agenda yang terakhir ialah lain-lain perkara berkaitan akademik. Yang pertama berkaitan pendaftaran kursus. Pada setiap semester, pelajar dikehendaki membuat pra-pendaftaran dan tambah ataupun gugur kursus secara atas talian ataupun online. Proses pra-pendaftaran akan berlaku pada hujung semester di mana pelajar perlu mendaftar kursus yang diambil pada semester berikutnya. Manakala proses tambah dan gugur kursus pula akan berlaku pada awal semester. Sekiranya pelajar perlu menambah atau mengugurkan mana-mana kursus, pelajar boleh mendapatkan bantuan mentor untuk melengkapkan kedua-dua proses tersebut. Seterusnya adalah perbezaan antara jam kredit atau credit hour dan jam temu contact hour. Jam kredit bermaksud tahap kesukaran bagi sesuatu kursus, manakala jam temu ialah jumlah jam perjumpaan pelajar dengan pensyarah dalam seminggu. Contohnya, kursus computer reservation system mempunyai 3 jam kredit dan 4 jam temu. Ini bermaksud bagi kursus itu tahap kesukaran dia sederhana, iaitu 3. Manakala pelajar yang akan berjumpa dengan pensyarah selama 4 jam dalam seminggu. Seterusnya adalah mengenai kursus prasyarat. Kursus prasyarat bermaksud pelajar perlu lulus kursus yang diambil sebelum dibenarkan mengambil kursus yang berikutnya pada semester seterusnya. Sebagai contoh, pelajar perlu lulus kursus Proficiency English 1 ataupun HPE 1013 kod dia sebelum mengambil kursus Proficiency English 2 HPE 1023. Maka kursus Proficiency English 1 dikenali sebagai kursus prasyarat untuk kursus Proficiency English 2. Senarai lengkap kursus prasyarat anda boleh lihat dalam buku program ataupun program handbook AT101. Kemudian mengenai sistem penilaian grade. Sebagai contoh, sekiranya pelajar mendapat grade 77 bagi sesuatu kursus, maka pelajar akan diberi grade A tolak dengan nilai grade 3.75 bagi kursus tersebut. Jumlah pecahan penuh anda boleh lihat dalam jadual. Dan yang terakhir berkaitan dengan polisi kehadiran pelajar. Kehadiran pelajar ke sesi kuliah adalah diwajibkan. Sekiranya pelajar tidak hadir sebanyak 7% kehadiran, maka surat amaran pertama akan dikeluarkan. Sekiranya pelajar tidak hadir sebanyak 14% dari jumlah kehadiran, maka surat amaran kedua akan dikeluarkan. Dan sekiranya jumlah ketidakhadiran mencecah 21% dari jumlah kehadiran penuh 14 minggu, maka notis halangan menduduki peperiksaan akan dikeluarkan. Iaitu peperiksaan akhir anda tidak boleh menduduki. Walau bagaimanapun, sekiranya pelajar mempunyai alasan-alasan yang munasabah yang boleh diterima,
pelajar perlu maklumkan kepada pensyarah berkenaan berserta bukti bertulis atau bercetak. Itu saja penerangan mengenai program Diploma in Tourism Management. Sekiranya pelajar mempunyai pertanyaan mengenai hal-hal berkaitan akademik, anda boleh menghubungi saya sejak di talian 017-423-8361. Akhir sekali saya ucapkan selamat mengharungi sesi pengajian di Kolej Politeknik Mara Lostar. Selamat maju jaya kepada semua.